صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang berhormat Puan Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Abu Hanifah Alayas Fauzi bin Zahari, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam. Yang berusaha Dr. Haji Roslan bin Husin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Pegawai-pegawai kanan Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan dan Pejabat Pendidikan Daerah seluruh Negeri Sembilan. Barisan Pengetua dan Guru Besar sekolah-sekolah seluruh Negeri Sembilan. Guru-guru Pendidikan Islam sekolah-sekolah seluruh Negeri Sembilan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Syukur alhamdulillah, dan pertamanya kita ingin mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Menteri Pendidikan Puan Fadlina Siddiq ke majlis simposium kecemerlangan pendidikan Islam bagi tahun 2023 Negeri Sembilan untuk tahun ini. Terima kasih Yang Berhormat atas kesudian untuk hadir dalam majlis yang berbahagia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, KPM melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 dan 2023 menyatakan dengan jelas usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai melalui usaha untuk memperkukuhkan pendidikan Islam di samping penekanan dalam aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Dan ini selari dengan amanat dan saranan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang antara lain menyentuh konsep karamah insaniah, iaitu untuk melahirkan insan-insan mulia. Dan ini juga selaras dengan konsep anak yang baik lagi cerdik yang sedang kita usahakan untuk menterjemahkan ia menjadi realiti dalam pembentukan nilai, keteguhan murni, keterampilan, sahsiah terpuji dan kemantapan jati serta kecemerlangan kognitif dan psikomotor bagi melahirkan murid yang mempunyai sahsiah yang baik. Saya amat menaruh harapan terutamanya kepada guru-guru pendidikan Islam. Harapan kami besar, ustaz dan ustazah. Kepada tuan-tuan dan puan-puanlah kami pertaruhkan harapan itu untuk menterjemahkan idea di KPM untuk menjadikan pendidikan ini, kita nak betul-betul melahirkan insan yang betul-betul itulah yang dikehendaki dalam pendidikan Islam. Insan yang bagaimana? Of course, insan yang ada jati diri. Dan cikgu-cikgu dan ustaz-ustazah ni mempunyai peranan yang sangat penting. Saya tidak sangat risau tentang content knowledge. Saya faham ustaz-ustazah telah mahir, dah bertahun-tahun belajar dan sepanjang pencarian ilmu tu saya yakin. Dan apa yang lebih penting dan mencabar sekarang ustaz-ustazah ialah dari segi penyampaian. Pedagogical knowledge. Zaman berubah. Anak-anak yang kita hadapi sekarang bukan lagi anak-anak yang dulu. Anak-anak kini critical, analytical dan mereka membuat perbandingan. Di situlah kita harap ustaz, ustazah dan tuan-tuan dan puan-puan menyampaikan ilmu itu dengan kreatif, selaras dan dapat diterima tanpa perlu bersifat judgemental dan tanpa menggadaikan prinsip. Maknanya nilai itu tetap ada, tetapi tuan-tuan dan puan-puan kreatif dapat diterima oleh anak-anak. Jadi di sini saya sangat mengharap dan saya yakin ilmu yang diperolehi sepanjang tuan-tuan dan puan-puan menjadi pendidik dapat diaplikasi, dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebaikan optimum kepada anak-anak. Ya, cabarannya ada,
tetapi saya sangat yakin apa yang kita usahakan ialah, pada saya yang penting ialah istiqamah. Saya selalu perumpamakan, ini laut, ini gunung, batu, ini ombak. Buat analogi sikit YB. Ni cikgu-cikgu dia kena analogi. Okey, apabila ombak menghempas batu, akan ada kesan. Akan ada kesan yang ditinggalkan. Mungkin basah, lama-lama apabila selalu dihempas, maka akan adalah lekukan. Lekukan, hakisan itu berlaku bukan kerana kuatnya hempasan ombak, tetapi kerana ombak tidak pernah berputus asa menghempas batu. Dan itulah pendidikan. Apapun cabaran ustaz-ustazah, teruskan. Jangan pernah berputus asa. Bina resilient dalam diri cikgu, dalam diri anak didik kita, supaya kita menjadi satu bangsa yang berdaulat. Bagaimana rupa bentuk wajah negara kita 10-20 tahun akan datang adalah hasil didikan cikgu-cikgu. Kepada cikgu-cikgu, kita pertaruhkan harapan. Kami percaya cikgu, kami yakin cikgu. Mari kita bersama-sama menyampaikan idea dan hasrat murni ini. Tak boleh cakap panjang YB. Tak boleh jumpa mikrofon ni cikgu. Ni pesen-pesen cikgu dulu. Okey. Jadi jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, tahniah kepada BPI. Teruskan BPI. Cabaran memang akan ada. Kekuatan kita sebenarnya, cabaran itulah yang mendidik kita, menjadikan kita lebih kuat. Remember, Ustaz, cakap putih Ustaz, things that don't kill you will make you stronger. Tuhan mendidik kita dengan pelbagai cara. Antaranya dengan dihadirkanlah ujian kepada kita. Jadi kepada ustaz-ustazah, semoga terus cemerlang, semoga terus istiqamah ustaz-ustazah. InsyaAllah saya yakin komitmen istiqamah tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Yang Maha Kuasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakam setinggi-tinggi penghargaan buat yang berusaha Dr. Norisah binti Suhaili, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, atas ucapan alu-aluannya itu tadi. Hadirin, sebelum ke muncak majlis kita teruskan, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang telah disediakan khas sempena Simposium Kecemerlangan Pendidikan Islam tahun 2023. Sidang hadirin yang budiman, lebar daun buat pembungkui, tinggi pohon jadi pedoman, cerdik tompek kita bertanya, pandai tompek kita berguru, kuat tompek kita berlindung, bosa boleh kita menumpang. Rentetan daripada ungkapan terombah sebentar tadi, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Puan Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan, bagi sesi perkongsian sempena Simposium Kecemerlangan Pendidikan Islam tahun 2023. Tinggi bona tangga Okey, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan, terima kasih saudari pengacara majlis yang saya kasihi Dr. Nurisa, Ustaz Abu Hanifah, Elias Fauzi, Dr. Roslan, Barisan dan Kepimpinan Jabatan Pendidikan Negeri 9, keluarga besar KPM dan yang diraikan pada petang ni, Ustaz dan Ustaz sini banyak ni je. Yelah, Ustaz dan Ustazah, ya, Ustazah kan panjang sikit lah, ramai. Terima kasih kerana hadir pada petang ini, petang yang sangat membahagiakan. Ini adalah barangkali pertama kali saya benar-benar berada dalam lingkungan barakah, ya, Ustaz-Ustazah ini yang saya percaya mempunyai kesan yang cukup besar dari segi bukan sahaja sebagai ibu kepada 6 orang anak, tapi juga kepada masyarakat seluruhnya. Tuan-tuan dan puan, Ustaz-Ustazah yang saya kasih sekalian, saya nak mulakan cerita beginilah, bagaimana besarnya impak muallimah, ya, muallim dan muallimah ini dalam kalangan anak-anak saya, ya. Saya mulakan ceritanya itu dulu. Saya dapati, ya, apabila menyentuh soal ibadah misalnya, ya, saya dan suami, kalau kita kata okey, wuduknya begini, sembahyangnya begini, bacaannya begini, arahan kami itu akan ditolak mentah-mentah, ya, kerana anak-anak ini biasanya dia akan gunakan premis begini, ya. Muallimah saya kata, kalau dia dah start dengan muallimah saya kata, saya dan suami akan back off, ya. Maknanya apa, Ustaz-Ustazah? Maknanya besarnya peranan, ya. Maknanya apa yang diindoktrinate dekat sekolah tu, ya, walaupun kita boleh bahaslah betul tak betul ni mazhab mana semua, tapi dia ingat, ya, kalau dia dah start muallimah saya kata, kami akan hands off, ya. Tak berani dah nak betulkan, ya. Itu kesan kepada anak-anak yang umurnya begitu muda, ya. Sama juga, ya, apabila anak saya yang kedua pernah ada masalah tak mahu ke sekolah. Jadi bila tak nak pergi sekolah, ya, masa tu umur dia dalam 6, darjah 1, darjah 2 dia memang tak minat nak pergi sekolah, ya. Dia beritahu pada saya, kalau mama boleh tunjuk mana ayat Al-Quran, ya, yang mengatakan wajib pergi sekolah, dia pergi sekolah. Ya, saya masa tu saya pun terfikir mana dia dapat premis itu nak tak nak pergi sekolah, punya tak nak pergi sekolah, ya. Jadi bila dia sebut begitu, ya, saya tanya dia balik, maknanya Sarah nak cakap dalam Al-Quran kata ayat ada, macam mana Sarah tahu ada dalam ayat Quran yang ada ayat pergi sekolah, ayat tak pergi sekolah? Dia kata muallimah kata, ya, sekali lagi, semua benda ada dalam Al-Quran. Jam saya, Ustazah, ya. Sebab dia minta mana ayat suruh pergi sekolah, ya. Jadi peranan Ustaz-Ustazah ni sangat besar dan sangat penting, ya. Dan sebagai seorang anak yang saya fikir yang ada label ustaz pada ayah saya dan label ustazah pada ibu saya itu, memang saya lihat bahawa mereka adalah pempengaruh besar dalam masyarakat, termasuk seperti ustaz dan ustazah apabila membicarakan soal-soal yang melibatkan, ya, tentang hukum, tentang perkara-perkara yang dasar, dan apatah lagi yang paling besar adalah soal akhlak yang baik. Tuan-tuan dan puan, ustaz-ustazah yang saya kasih sekalian, saya nak mulakan pada petang ini dengan tadi slot, ya, saya mukadimah sikitlah, dengan apabila kita membicarakan tentang pendidikan Islam ini, ya, dan pendidikan Islam ini menjadi topik yang sangat digemari oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya. Kadang-kadang saya dengan Menteri Agama tu saling pandang bermandang lah, ya. Sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri suruh dia ke saya, ya, sebab pendidikan Islam ni bila disentuh sahaja, ada sebahagiannya mesti dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan ada sebahagiannya akan dilakukan oleh Kementerian Agama, ya. Tapi apa yang saya nak sentuh pada petang ini adalah perkara yang paling asas, Ustaz-Ustazah, apabila kita bercakap tentang pendidikan Islam ini. Pendidikan Islam ini
adalah pendidikan insani, pendidikan manusiawi. Ya. Pagi tadi saya bersama dengan edu influencers, ya, yang dan dalam lingkungan mereka ini sedang membuat, ya, ataupun sedang cuba mentafsirkan, ya, bagaimana yang dimaksudkan dengan karamah insaniah itu dan nak diterjemahkan dalam pendidikan manusiawi. Saya juga nak berkongsi begini, ya, cara yang paling ringkas bila kita bercakap tentang pendidikan manusiawi, pendidikan insani, mengapa guru-guru kita mahukan guru-guru kita ini, ya, menjadi orang yang mengangkat pendidikan manusiawi dan dengan sifat-sifat guru insani. Saya selalu buat begini bila bergambar. Perasan tak? Tak perasan, ya? Tak tengok saya lah tu. Ya, ini ada banyak makna lah, ya. Untuk cikgu dia kata ini duit penyelenggaraan ni, mana tak masuk lagi kat sekolah ni, ya. Tapi sebenarnya saya nak beritahu bahawa lambang ini adalah lambang cinta, ya. Dan dalam pendidikan, makam tertinggi dalam pendidikan adalah cinta. Cinta pada Tuhan, cinta pada ibu bapa, cinta pada guru, cinta pada murid dan cinta pada diri sendiri dan cinta pada budaya ilmu, ya. Jadi sebab itu segalanya kena bermula dengan cinta. Tak ada cinta ni, tak ada guru insani. Tak ada cinta ni, tak ada pendidikan manusiawi, ustaz-ustazah sekalian. Ya, sebab itu naratif yang kita nak bawa dalam pendidikan Islam ini harus bermula dengan cinta juga. Ya, dan kemudian dia akan disusuli dengan beberapa perkara yang memayungi manusiawi, insani dan cinta ini, iaitu hadis yang cukup penting. Ya, man la yarham la yurham. Mereka yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Ya, bagaimana kita nak bercakap tentang pendidikan kalau kita ni tidak ada jiwa yang mengasihi? Ya, dan bagaimana keberkatan itu tidak akan sampai kalau, ya, kita sendiri tidak bersama dalam mereka yang tergolong dalam orang-orang yang memberikan rahmat dan kasih sayang ini. Sebab itu penting ketika ini kita mengembalikan kepada perkara yang asas dalam pendidikan ini, cinta, kasih sayang, ihsan yang akan memandu kita dalam jalur-jalur yang telah pun kita susun. Ketika saya masuk dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, sudah ada anak ABC. Ya, saya tak risau dah. Ya, sebab itu kita angkat lagi daripada ABC itu pergi kepada karamah insaniah ini. Ya, human dignity ini. Sebab saya percaya, Ustazah, bila kita mengangkat martabat, harakat insan ini, dia akan menjadi manusia yang jauh lebih baik. Ya, anak-anak kita ini kena diangkat. Ya, insaniahnya itu kena diangkat. Dignity, maruah dia sebagai manusia itu kena diangkat. Sebab itu kita bercakap tentang peluang pendidikan, akses pendidikan, kita bercakap tentang kesaksamaan dalam pendidikan, kita bercakap tentang peluang untuk semua. Kerana kita mahu, ya, pendekatan karamah insaniah ini diterima oleh semua. Bila kita guna pendekatan human dignity, mengangkat martabat insan ini, semua orang boleh terima. Ya, tak ada isu bahawa mereka akan dipinggirkan dan sebagainya. Sebab itu saya memerlukan ustaz dan ustazah, ya, menguasai karamah insaniah ini supaya ia menjadi mesej dakwah yang paling besar di kalangan anak-anak dan ibu bapa dan seterusnya merubah pendidikan negara ini dalam konteks pendidikan karakter. Ustaz-ustazah sekalian, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyebut bahawa hadis 40 ini, Imam Nawawi ini, ya, perlu dibaca, diperkenalkan dan disyarahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, saya mengambil tanggungjawab itu dengan penuh rendah diri dan memerlukan sokongan penuh daripada ustaz-ustazah untuk membantu kita di peringkat KPM bagaimana kita nak, ya, menyuburkan hadis 40 ni di kalangan anak-anak kita. Ya, saya itulah masalah pergi usrah 1 sampai 10 ulang balik 10 sampai 1, tak habis sampai 40, ya. 1 10 aja. Tapi yang paling penting hari ini apabila sudah ada, ya, maknanya pemimpin paling tertinggi dalam negara yang meminta kita mensyarahkan hadis 40, ini adalah peluang yang kita kena ambil sungguh-sungguh. Ya, sebab itu, ya, saya juga pesan pada edu influencer sebentar tadi bahawa hadis 40 ini harus kita garap bersama dalam konteks yang paling ringan untuk anak-anak kuasai. Ya,
Tadi Telaga Biru dah bagi buku hadis 40 yang besar. Ya. Jadi macam mana, ya, dia macam mak surat lah, mak surat kubra, mak surat sughra. Jadi sekarang ni kita nak buat hadis 40 yang sughra ni pula untuk anak-anak kita. Ya. Jadi ini penting. Sebab pesan-pesan ini semakin hilang dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pesan-pesan tentang nilai ini semakin hilang dalam masyarakat kita. Kita sudah kebanjiran idola tetapi kemarau tauladan. Inilah suri-suri tauladan yang depan saya inilah yang mesti kembali untuk mencetak kembali anak-anak kita ini menjadi anak-anak ABC, anak-anak yang memegang, ya, karakter karamah insaniah yang terbaik. Kalau saya ada mesin pencetak di KPM itu, ya, saya dah cetak anak ABC ni, senang je, saya cetak hari-hari, dah selesai tugas kita, ustaz-ustazah, ya. Tapi kita tak ada mesin pencetak itu. Kita tak ada mesin pencetak anak ABC. Kita tak ada mesin pencetak pemimpin berkualiti. Tetapi anak-anak ABC ni, pemimpin-pemimpin berkualiti ni lahir daripada hempas pulas, gelanggang, ya, lahir daripada ni, peluh-peluh buat simposium ni, ya. Jadi dia tak boleh lahir terus cetak macam tu saja. Dia akan lahir dalam kemelut-kemelut, ya, pening-pening kepala, migraine nak buat macam mana nak jadikan hadis 40 ini bacaan di sekolah dan sebagainya. Sebab itu usaha ini perlu dilaksanakan secara berterusan. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah yang saya kasih sekalian, soal pendidikan Islam ini sangat penting, ya. Kurikulum bukan saja kurikulum, ya, tetapi approach kita, ya, dengan pendidikan Islam ini mesti adalah pendidikan Islam adalah pendidikan yang responsif kepada zaman. Ya, datanglah zaman apa pun, ya, tetapi pendidikan Islam ni kekal relevan kerana dia telah melalui proses-proses ujian kalis masa hadapan, ujian-ujian yang melibatkan, ya, ketahanan. Dr. Nurisa sebut ketahanan tadi. Sebab itu, ya, dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan yang berkaitan dengan karamah insaniah, dia kena responsif kepada zaman. Dia kena yang paling ke hadapan. Ya. Yang kedua adalah pendidikan yang menekankan tentang karakter ini. Ya. Sebab itu penting ketika ini, semua dalam Dewan ini harus bersama kami, ya, dengan mendukung pendidikan karakter ini bersama dengan KPM. Ini sangat penting, ya, untuk kita melihat lebih jauh lagi bagaimana, ya, nilai-nilai ini harus terus menjadi sebahagian daripada proses ansur maju perkembangan anak-anak ini. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah kegemilangan Islam ini, Imam Abu Hanifah, bukan Ustaz Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, bagaimana cara dia memilih guru? Ini sangat penting. Ya. Kalau maknanya zaman Imam Abu Hanifah, dia sendiri pergi memilih guru dia, melihat guru mana yang paling tinggi nilai, yang paling beradab, yang paling tartil, ya, menjaga sanad-sanad menyampaikan hadis dan sebagainya. Ya, berbeza dengan kita pula sistem sekolah, anak-anak murid datang kepada kita. Tapi itu dulu, maknanya nilai pada guru itu akan ditentukan oleh anak murid, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Imam Abu Hanifah. Sebab itu juga, ya, dalam perkembangan masa dan zaman yang terkait rapat, apatah lagi dalam keadaan hari ini, gagasan besar Malaysia Madani ini, ada 6 rukun yang sangat kritikal untuk kita sama-sama lihat bagaimana pendidikan Islam harus menjadi sebahagian besar dan juga teraju dalam 6 rukun ini. Ya. Sebab itu saya sangat bahagia sekali apabila melihat bahawa pendidikan Islam ini dia harus menjadi teras dan merentas semua rukun ini. Ya. Bila kita bercakap tentang daya inovasi, bila kita cakap tentang hormat, bila kita cakap tentang ihsan, keyakinan, ya, semua ini harus ada tunggak dan terajunya dalam pendidikan Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu penting ketika ini, ya, dalam kita melihat ujian-ujian masa hadapan ini, pendidikan Islam inilah yang harus menjadi teraju utama dan menjadi lebih resilient, ya, untuk memandu kita. Sebab itu saya sangat percaya bahawa apa sahaja, ya, yang polisi yang kita kongsikan, tetapi teraju utamanya harus adalah bahagian pendidikan Islam. Saya nak akhiri petang ini dengan kisah yang sedang saya baca dalam sebuah buku, tuan-tuan dan puan-puan. Tak habis baca lagi tapi nak kongsi juga, ya. Sikit lagi nak habis. Buku ini bertajuk Nasihatul Muluk, nasihat kepada pemerintah. Buku ini ditulis oleh pemikir Islam Al-Ghazali
untuk peringatan kepada empire, seorang raja empire besar ketika itu, Empire Saljuk. Ya. Dan dalam buku ini ditulis dengan bab-bab yang terkait rapat dengan bagaimana untuk menasihati pemimpin dan apakah pesan-pesan kepada pimpinan negara yang harus diambil perhatian. Dan dalam satu bab ini, ya, memang menyentuh tentang adab, akhlak dan integriti pemimpin. Baik. Dalam bab ini tentang adab dan akhlak, ya, Imam Al-Ghazali menyentuh satu frasa yang sangat penting. Premis ini penting kerana ini adalah gambaran sebuah negara, gambaran sebuah bangsa dan pembinaan citra, ya, sebuah negara. Baik, Imam Ghazali menyebut begini, apa sahaja yang dibicarakan oleh pemimpin dari soal akhlak yang ditonjolkan, adab, ya, yang dipertontonkan, dia akan mempengaruhi rakyat di akar rumput. Ya. Jadi Imam Ghazali membawa contoh 3 zaman, Ustaz-Ustazah sekalian. Pertama adalah zaman Al-Walid. Zaman Al-Walid ni mencintai bangunan-bangunan yang tinggi, skyscrapers. Jadi setiap hari rakyatnya akan bercakap tentang berapa tinggi sekolah kamu, berapa tingkat lift rumah kamu, berapa besar swimming pool kamu. Sebab pemimpinnya mencintai bangunan yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Berapa banyak banglo kamu buat hari ini? Adalah satu kat Sendayan, satu dekat Kuala Pilah, ya. Jadi maknanya rakyatnya bercerita tentang berapa banyak, ya, rumah yang dia ada dan sebagainya. Datang zaman yang kedua, tuan-tuan dan puan, adalah zaman Sulaiman. Sulaiman ini sangat mencintai makanan. Ya. Jadi rakyatnya bercakap hari ini masak lomak, esok apam johol, lusa karo laming, ya. Jadi setiap hari bercakap tentang resepi-resepi dan makanan-makanan yang sedap-sedap. Kerana pemimpinnya sangat mencintai makanan. Ya. Jadi datang zaman ketiga adalah zaman Umar Abdul Aziz. Zaman yang kita semua tahu, beliau adalah seorang pemimpin yang mencintai kebaikan, khidmat kebaktian dan juga ibadah. Jadi rakyatnya hari-hari bercakap tentang ibadah. Berapa banyak kamu melakukan kebaikan selepas subuh hari ini? Berapa banyak semayang malam kamu? Berapa banyak puasa sunat kamu? Berapa banyak pahala yang telah kamu tuai setiap hari? Kerana pemimpinnya mencintai khidmat kebaktian dan juga kebaikan. Dan dalam bab buku ini, bab tentang khidmat kebaktian, adab dan akhlak pemimpin ini, diceritakan keseluruhan kisah bagaimana Umar Abdul Aziz ini, ya, membuat khidmat kebaktian kepada rakyatnya daripada selepas subuh sehingga tenggelamnya matahari. Ya, banyak kisah-kisah Umar Abdul Aziz yang kita lihat, ya, khususnya yang terkait rapat dengan adab dan akhlak ini. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, ustaz-ustazah, penting ketika ini kita bercakap tentang adab, tentang karamah insaniah ini, ya, tentang pendidikan al-hikmah ini, supaya bicara ini sampai kepada orang lain juga. Dia tak cukup saya dan Perdana Menteri saja bercakap, Dr. Norisah, Ustaz Fauzi, tak cukup. Dia kena sampai kepada semua. Dan kami sedaya upaya insya-Allah, ya, akan memastikan semua isu-isu yang terkait rapat dengan adab, integriti, ABC dan sebagainya ini mesti sampai kepada rakyat. Tetapi, ya, ustaz-ustazah kena bantu kami dari segi itu supaya bicara-bicara ini, ya, kita dapat sampai dan menjadikan kegemilangan itu sama seperti zaman, ya, Umar Abdul Aziz, yang mana semua rakyat bercakap tentang perkara yang sama, khususnya tentang bagaimana mahu membina generasi madani, ya, yang tinggi akhlak dan tinggi karakternya, ya, dan juga kuat dari segi karamah insaniahnya. Terima kasih di atas perhatian semua. Sejuk betul petang ni. Dari atas ni saya nampak ni, ya. Siapa yang main telefon, siapa yang tidur. Seronok juga Cikgu Norisah, ya. Cikgu Norisah, Dr. Norisah, ya, nampak semua ke atas ni. Tapi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada semua dan penganjuran pada petang ini. Mudah-mudahan segala keberkatan pada petang ini akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, dan kita terus bekerja keras untuk memastikan bahawa anak-anak kita terus dapat dilahirkan
menjadi anak-anak yang baik lagi cerdik insya-Allah. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Simposium Kecemerlangan Pendidikan Islam tahun 2023. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Puan Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan atas ucapan perasmian sebentar tadi.